selepas BPR ditukar nama kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM, pelbagai usaha telah diusahakan oleh pengurusan tertinggi untuk meningkatkan keberkesanan SPRM dalam menjalankan tugasnya. Malah perubahan-perubahan persekitaran, perubahan-perubahan kehendak masyarakat, perubahan-perubahan dalam kerajaan, iaitu apabila kerajaan memperkenalkan program transformasi negara, SPRM bersama-sama dengan kerajaan membina atau merangka perubahan ataupun langkah-langkah transformasi yang lebih sistematik dan berterusan. Perubahan ini adalah berteraskan kepada untuk memastikan 3 prinsip utama SPRM dapat dicela ataupun dapat dimaklumkan kepada masyarakat, iaitu kebebasan, ketulusan dan profesionalisme. Pengurusan SPRM juga berhasrat untuk membentuk hasil kerja yang lebih berfokuskan outcome daripada output agar keyakinan masyarakat dapat ditingkatkan. Beberapa inisiatif dirangka dan dilaksanakan bagi tujuan menjayakan aspirasi SPRM. Salah satu daripadanya adalah dengan penubuhan unit transformasi pada Mac 2010. Pada akhir tahun 2010, buat kali pertama, Pelan Strategik SPRM telah dirangka. Berdasarkan pelan ini, tumpuan transformasi SPRM memfokus 4 bidang utama, iaitu pengurusan siasatan efektif, effective management of investigation, pencegahan dan pendidikan masyarakat efektif, effective prevention and public education, mengekalkan keyakinan, sustain confidence masyarakat terhadap SPRM dan pembangunan kapasiti dan capability sumber manusia, capacity and capability building. Pada tahun 2012, SPRM mengorak langkah melaksanakan fasa transformasi khususnya dalam bidang operasi merangkumi aspek struktur, proses, dasar, peraturan serta modal insan. SPRM telah merangka beberapa inisiatif bagi menjayakan aspirasi melaksanakan pelan transformasi. Unit transformasi diberi mandat untuk mengkaji, menyelidik dan membentuk pelan strategik berkaitan organisasi, struktur, proses, sumber manusia dan budaya kerja SPRM. JEC dibentuk pada bulan Julai 2011 bagi implementasi proses transformasi SPRM. PMO operasi memberi fokus kepada 7 ceras utama perkhidmatan bagi mengenal pasti tahap serta pencapaian standard agensi penguatkuasaan antarabangsa seperti FBI, ICAC, CPIB dan KPK. Transformasi ini telah meningkatkan lagi masa turnaround dan kualiti siasatan SPRM. Bidang operasi adalah merupakan satu bidang yang tak amat penting dalam usaha-usaha pencegahan rasuah di samping program-program pencegahan. Salah satu bidang operasi yang SPRM melakukan transformasi adalah kerja secara berpasukan. Kita telah membuat satu pilot project di SPRM Negeri Sembilan di mana daripada 118 kertas sasaran dibuka, kerja-kerja yang dilakukan secara berpasukan ini telah dapat disiapkan dalam tempoh kurang daripada 1 bulan sebanyak 65% KS dapat disiapkan. InsyaAllah banyak lagi kerja yang akan kita capai. Proses transformasi SPRM diteruskan dengan penubuhan Change Management Task Force bagi memastikan roadmap yang dicadangkan oleh 7 service line. Antara penambahbaikan transformasi yang signifikan adalah meningkatkan tahap kompetensi pegawai SPRM melalui pengambilan pakar daripada sektor swasta. Perubahan ketara setakat ini adalah dengan aplikasi team-based investigation, penggunaan standard antarabangsa dalam tembual dengan kaedah peace methodology dan melalui kaedah forensic accounting semakin kes-kes dapat dibuktikan kesalahannya dengan gathering of evidence menggunakan kaedah ini. Dalam tempoh 18 bulan
Sejak PMO operasi bergerak, kejayaan pelan transformasi dapat dilihat berdasarkan pencapaian 7 pasukan kerja. Meneliti SURE dan cadangan RCI. PMO operasi sedang menjalankan audit pematuhan dalam pelaksanaan SURE dan cadangan RCI dengan bantuan satu pasukan audit pematuhan di mana anggotanya terdiri daripada pegawai SPRM dari pelbagai bahagian. Pelaksanaan cadangan-cadangan RCI melibatkan standard temu bual, penggeledahan dan penyitaan, kelayakan dan latihan pegawai SPRM, penambahbaikan kursus kendalian Malaysia Anti-Corruption Academy, bilik temu bual dengan rakaman video, layanan terhadap pelawat, kawalan keselamatan pejabat SPRM. Dalam tahun 2010, terdapat 571 kes yang tidak diselesaikan. Hasil daripada Mahkamah Khas ini, kita telah menyelesaikan kes yang mana setakat ini, bulan Mei 2013, hanya 173 kes yang masih belum dibicarakan. Dari segi kadar sabitan pula, dalam tahun 2010, kadar sabitan kes-kes rasuah adalah 71%. Namun ianya meningkat pada tahun 2012 kepada 85%. Bagi 5 bulan yang pertama tahun ini, kadarnya adalah lebih menggalakkan, iaitu 88%. Kejayaan mewujudkan siasatan sektor swasta. Untuk mempertingkatkan siasatan sektor swasta, satu pendekatan bersepadu yang baru telah diambil oleh SPRM, iaitu dengan menjalin kerjasama strategik bersama pelbagai agensi seperti Bank Negara dan lembaga hasil dalam negeri. Dengan konsep perkongsian kekuatan, kerjasama agensi lain diperolehi bagi membekalkan latihan secara mendalam kepada pegawai SPRM. Ini penting bagi mempertingkatkan pengetahuan industri ketika menjalankan penyiasatan sektor swasta. Kejayaan memperkenalkan siasatan proaktif. Untuk siasatan proaktif pula, langkah-langkah sedang diambil bagi penambahbaikan fungsi bahagian perisikan Ibu Pejabat SPRM. Langkah ini membolehkan pegawai-pegawai SPRM diberi latihan undercover, UC dan ujian integriti. Satu SOP mengenai operasi UC sedang dirangka. Kejayaan memantapkan pengurusan aduan. Bagi memastikan setiap aduan yang diterima diurus dengan berkesan, SPRM mengamalkan Sistem Pengurusan Aduan CMS. CMS juga direka bentuk untuk memaklumkan kepada pengadu tentang status perkembangan aduan mereka dari semasa ke semasa. Selain itu, kawalan keselamatan pada tahap maksimum dalam semua bilik rekod dipertingkatkan dengan memperkenalkan akses biometrik bagi melindungi kerahsiaan semua rekod dan dokumen. Transformasi modal insan SPRM memfokuskan kepada 4 aspek utama, iaitu struktur organisasi, warga kerja dan peranannya, budaya kepimpinan dan akhirnya mengenai prestasi dan ganjaran untuk menjadikan SPRM sebagai sebuah organisasi berprestasi tinggi bagi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. MSCC's transformation is very much in line with the government transformation program. I'm really pleased to see the progress that MSCC has made in recent years. And going forward, I look forward to a lot more contribution from everyone in MSCC under the leadership of Dato' Sri Abu Qasim. But I'm quite convinced there is enough commitment and enough enthusiasm for us to work together with civil society, private sector, and also all civil servants so that we will succeed in making sure we fight against
corruption and graft, so that our country can achieve high income status, a developed nation status by the year 2020. Kerajaan sentiasa menyokong kuat transformasi dalaman yang dijalankan oleh SPRM. Keyakinan masyarakat meningkat sejak tahun-tahun kebelakangan ini. Kajian-kajian oleh pihak luar juga menunjukkan bahawa berlaku peningkatan keyakinan terhadap usaha-usaha kerajaan dalam membantras rasuah. I have witnessed the transformation program that the MACC has taken, and I believe that they are on the right path to build an excellent and good organization which they can capitalize on the skills that they have now and to be an effective and independent and professional enforcement agency. Sokongan warga SPRM penting dalam menjayakan aspirasi SPRM selari dengan pelan transformasi. Saya berasa bangga kerana terlibat secara langsung dalam menjayakan objektif PMO operasi, di mana perubahan yang berlaku ini dapat meningkat serta memberi ruang dalam meningkatkan kerjaya. Pelan transformasi SPRM tidak berakhir dengan PMO operasi. Usaha untuk kita pastikan aspirasi SPRM dicapai sepenuhnya akan diteruskan menerusi PMO pencegahan. Perubahan-perubahan dalam operasi telah menyebabkan beberapa kesan dapat dirasai oleh SPRM pada masa ini. Pertamanya, dari segi siasatan, didapati bahawa jumlah mereka yang ditangkap bertambah dan jumlah mereka yang dituduh di mahkamah juga telah bertambah dan jumlah sabitan juga telah bertambah. Selain pada itu, kita dapati bahawa keyakinan masyarakat mula bertambah banyak ataupun bertambah yakin, dan yang paling penting kita dapati bahawa SPRM pada hari ini telah mula mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui beberapa aktiviti-aktivitinya menjadi rujukan di peringkat antarabangsa. Saya yakin pada masa hadapan kejayaan-kejayaan yang lain akan dapat dicapai.